Selamat sejahtera murid-murid. Hari ini kita teruskan pembelajaran kita Sejarah Tingkatan 4, Bab 3, Konflik Dunia dan Pendudukan Jepun di negara kita dengan subtopiknya Perjuangan Rakyat Menentang Pendudukan Jepun. Murid-murid sila rujuk buku teks muka surat 74 hingga 79. Baiklah, perjuangan rakyat menentang Jepun adalah disebabkan mereka tidak tahan dengan kekejaman tentera Jepun. Oleh itu, pelbagai bentuk perjuangan tidak kira melalui persatuan, individu dan sebagainya untuk menentang pendudukan Jepun di negara kita. Antara perjuangan yang dilakukan semasa pendudukan Jepun ialah penubuhan Regimen Askar Melayu Bentong Pertahanan Tanah Air. Antara individu penting dalam Regimen Askar Melayu ialah Lieutenant Adnan yang bertempur di Bukit Candu, Singapura, Lieutenant Ibrahim yang menyelamatkan hampir 2,000 tentera bersekutu yang terperangkap di kawasan pantai Johor dan juga Korporal Yaakob Bidin yang berjuang dalam pertempuran di Pasir Panjang, Singapura. Regimen Askar Melayu merupakan benteng pertahanan tanah air pada ketika itu. Batalion kedua dengan kerjasama pasukan tentera British menentang serangan Jepun yang memulakan serangan bermula di Kelantan, seluruh tanah Melayu dan juga Singapura. Seterusnya, MPAJA. Orang Cina mencari perlindungan daripada Parti Komunis Malaya ataupun dikenali sebagai PKM. Hal ini kerana mereka ingin mengelakkan diri daripada dibunuh dan diseksa oleh pihak Jepun. Oleh itu, PKM telah menubuhkan MPAJA untuk dilatih dan seramai 165 ahli PKM telah dilatih di sekolah latihan khas di Singapura untuk menjalankan kerja sabotaj dan perang gerila terhadap Jepun. Kemudian, mereka dihantar ke Tanah Melayu dan ini adalah asas pembentukan Regimen MPAJA. Seterusnya, MPAJA telah melakukan kerjasama dengan Fos 136 dan juga Parti Kuomintang. Kerjasama MPAJA dengan Fos 136 adalah bertujuan untuk mendapatkan bantuan ubat-ubatan, senjata, kewangan dan juga latihan ketenteraan. Sementara, kerjasama pihak MPAJA dengan Parti Kuomintang iaitu gerila Cina untuk menentang Jepun di bahagian utara Tanah Melayu, terutamanya di Hulu Perak dan juga Kelantan. Kerjasama MPAJA dan Parti Kuomintang telah mewujudkan satu organisasi yang dinamakan Overseas Chinese Anti-Japanese Army OCAJA atau dikenali sebagai Tentera Bintang 1. Seterusnya, penubuhan Fos 136. Fos 136 telah ditubuhkan oleh Southeast Asia Command SEAC yang mana berpusat di Colombo, Sri Lanka. Anggota Fos 136 mendapat latihan di India dan juga Sri Lanka. Kemudian, mereka telah dihantar ke Tanah Melayu melalui kapal selam atau kapal terbang beserta payung terjun. Hal ini bertujuan mereka ingin mendapatkan sokongan orang Melayu untuk menentang Jepun. Antara anggota terawal yang terlibat dalam Fos 136 ialah Major Tengku Mahmud Mahyidin, Lieutenant Tunku Yusuf Tunku Yaakob, Kapten Ibrahim Ismail dan juga Lieutenant Tengku Osman Tengku Muhammad Jiwa.
Seterusnya, Fos 136 Hulu Kelang telah menubuhkan Askar Melayu Setia pada Disember 1944 yang mendarat di Hulu Perak. Kemudian Fos 136 Pahang menubuhkan Wataniah Pahang pada Januari 1945 yang mana mendarat di Raub Pahang. Dan akhir sekali Fos 136 di Kedah, Gerila Melayu Kedah yang mendarat di Kampung Kuala Janing, Kedah pada Februari 1945. Itu adalah penubuhan Fos 136 di Perak, Pahang dan juga Kedah. Seterusnya, kita lihat individu-individu tertentu juga bergerak secara sendiri untuk bersama-sama menentang pendudukan Jepun di negara kita. Antaranya ialah Gurchan Singh dan juga Shabil Katigasu. Mari kita lihat apakah sumbangan Gurchan Singh atau dikenali sebagai Lion of Malaya. Beliau telah menyebarkan risalah dan propaganda secara konsisten untuk memberi kesedaran kepada masyarakat tentang fakta sebenar perang dan pendudukan tentera Jepun. Beliau hampir ditangkap dan berjaya melarikan diri ke Burma sehingga perang tamat. Dia menyamar sebagai wartawan dalam sidang akhbar Jepun dan mengetuai sabotaj terhadap landasan kereta api yang mana telah menjejaskan pengangkutan tentera Jepun. Itu adalah sumbangan Gurchan Singh. Seterusnya, Shabil Katigasu merupakan seorang jururawat dan suaminya Dr. Ebden bersama-sama untuk membantu mangsa perang dan juga gerila anti-Jepun di Perak. Mereka membuka klinik di Ipoh sebelum perang sehingga kedatangan Jepun. Mereka memberikan bantuan ubat-ubatan serta perkhidmatan perubatan kepada gerila anti-Jepun. Akibat mereka telah menyembunyikan radio dan berkongsi maklumat dengan masyarakat, beliau ataupun mereka telah ditangkap oleh pihak Jepun. Mereka diseksa sehingga suaminya mati dan dia telah dibebaskan dan diterbangkan ke Britain untuk menerima rawatan selepas tamat perang. Seterusnya, kita lihat apa yang berlaku di Sabah dan Sarawak. Sabah dan Sarawak juga mempunyai nasionalis atau gerakan anti-Jepun yang dijalankan. Antaranya ialah Operasi Semut dan juga pemberontakan Jesselton. Mari kita lihat satu persatu. Dalam Operasi Semut, operasi peninjauan ini dilaksanakan oleh unit khas ZEC Australia, iaitu sebahagian kempen tentera bersekutu untuk menentang Jepun di Sarawak. Jabatan Peninjauan Perkhidmatan Australia ataupun SRD terlibat dalam mengumpulkan maklumat risikan ataupun maklumat rahsia dan berjaya melatih orang tempatan melancarkan perang gerila untuk melawan Jepun. Antara anggota SRD ini adalah terdiri daripada tentera Australia, tentera British dan juga tentera New Zealand. Mereka juga mempunyai ataupun melatih rekrut tempatan yang mana dikenali sebagai gerila semut, yang mana rekrut tempatan ini melibatkan penduduk peribumi iaitu orang Kayan, Kenyah, Kelabit, Murut dan juga orang Iban. Hal ini penting untuk pihak British untuk merancang strategik taktikal dalam perang gerila. Kerana apa? Kerana orang tempatan, masyarakat tempatan ini lebih tahu tentang selok-belok bumi Sarawak. Itu operasi semut di Sarawak. Seterusnya, apa yang berlaku di Sabah ialah Double 10, pemberontakan Jesselton.
Pemberontakan Double 10 ini diketuai oleh Albert Hawke. Beliau telah menjalankan ataupun mengetuai gerila Kinabalu. Beliau telah melancarkan serangan terhadap pentadbiran balai polis, kemudahan tentera diraja Jepun dan membunuh tentera Jepun di Jel Sultan, Kota Belud, menggatal, tuaran dan sebagainya. Sebagai balasan, Jepun telah menyerang kampung-kampung di pesisiran pantai dengan cara bom. Mereka ditangkap, diseksa dan juga dibunuh untuk mencari siapa pemimpin ataupun pemberontak yang menjadi dalang dalam pemberontakan tersebut. Hal ini menyebabkan pada Disember 1943, Albert Hawke telah menyerah diri dan 175 lain juga menyerah diri dan dihukum bunuh. Mereka dibunuh di Pertagas Labuan. 175 orang tadi bersama Albert Hawke telah dihukum bunuh di Pertagas, sementara 131 lain telah dipenjarakan di Labuan. Inilah antara yang berlaku di Semenanjung Tanah Melayu, Sabah dan juga Sarawak. Sekian dahulu.